Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Sri, nombor matriks D21113243. Hari ini saya akan menerangkan cara kemarahan tentera Jepun di Tanah Melayu dan kesan-kesannya. Pada 8 Disember 1941, tentera Jepun di bawah pimpinan Takuma Nishimura telah mendarat di pantai Sabak, Kota Baru, Kelantan. Selepas tentera Jepun mendarat, maka bermulalah serangan mereka terhadap Tanah Melayu. Tentera British di bawah pimpinan Brigadier K mengetuai 28 orang Indian Infantry Brigade tewas dalam usaha mempertahankan Kota Baru. Cara-cara kemarahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Yang pertama adalah dengan menggunakan kapal terbang perang. Kapal terbang ini adalah untuk menyerang tentera British di Tanah Melayu. Kapal ini digunakan adalah sebagai pelindung kepada tentera Jepun yang berada di daratan. Seterusnya, tentera Jepun menggunakan kereta kebal penggempur untuk memaksa pihak British berundur. Jepun juga menggunakan kereta kebal kecil dan ringan yang mudah dikendalikan. Mereka juga menggunakan bot. Dan bot ini adalah bertujuan untuk mendaratkan tentera Jepun dari kapal perang yang sukar untuk berlabuh di pantai. Dan akhir sekali adalah dengan menggunakan basikal. Ini adalah bertujuan untuk mempercepatkan perjalanan mereka tanpa disedari oleh pihak British, kerana dengan menggunakan basikal, mereka dapat melalui jalan-jalan yang sempit dengan mudah. Dan sekarang, marilah pula kita melihat antara kesan kemarahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Tentera Jepun berjaya menguasai Tanah Melayu hanya dengan berbaki masa 70 hari, dan ini adalah di luar jangkaan mereka. Pada tanggal 15 Februari 1942, Tanah Melayu dan Singapura telah jatuh ke tangan Jepun. Lieutenant A.E. Percival menyerah diri kepada General Yamashita Tomoyuki yang dikenali juga sebagai Harimau Malaya di Singapura. Pihak Jepun menggunakan strategi peperangan yang baik, iaitu dengan kegiatan perisakan Jepun yang berkesan dengan menyamar sebagai tukang gunting rambut, penarik beca, pelancong dan sebagainya. Seterusnya, antara kesan kemarahan ini adalah dengan banyaknya berlaku kemusnahan infrastruktur ekonomi dan bangunan. Banyak bangunan-bangunan yang musnah akibat daripada tembakan yang dilepaskan oleh tentera Jepun. Selain itu, British juga menggunakan taktik bumi hangus dengan memusnahkan jalan raya, ladang-ladang, jambatan, jalan kereta api dan kawasan perlambungan semasa mereka berundur dari Tanah Melayu. Sebagai contoh yang boleh kita ambil adalah dengan kemusnahan yang dilakukan oleh pihak British adalah Jambatan Gyokmak di Kursial, Tanah Merah, Kelantan, dan bangunan muzium di Selangor atau dikenali dengan Muzium Sultan Alam Shah pada masa kini. British juga membakar telaga minyak di Miri, Sarawak dan dokumen-dokumen kerajaan. Ini adalah bertujuan untuk menengahkan kemarahan tentera Jepun dan melumpuhkan ekonomi supaya Jepun tidak dapat memanfaatkan lagi sumber yang ada di Tanah Melayu. Akibat daripada kemusnahan ini, pihak British telah menggagalkan matlamat imperialisme Jepun di Tanah Melayu. Tindakan British juga berjaya menggagalkan usaha Jepun untuk menguasai bahan mentah yang berada di Tanah Melayu. Dan kesan yang terakhir adalah kelemahan tentera British di Tanah Melayu. Tentera British yang terdiri daripada India Gurkha, Australia dan British tidak mampu untuk menghalang kemarahan tentera Jepun di Tanah Melayu. Mereka terpaksa berundur diri ke selatan kerana bandar-bandar utama telah jatuh satu persatu ke tangan pihak Jepun. Tentera British ini juga tidak berhasrat lagi untuk mempertahankan Tanah Melayu kecuali Singapura. British kemudiannya menumpukan perhatian mereka untuk mempertahankan Britain daripada serangan penjajah di Eropah dan berundur diri
dari tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan Haziq bin Harun Nizam, nombor matrik D21113790. Saya akan membentangkan faktor kedatangan Jepun ke tanah Melayu. Jepun datang ke tanah Melayu dengan slogan propaganda Jepun, iaitu semangat Asia dan juga Asia untuk Asia. Slogan ini telah berjaya menanam semangat anti penjajah barat dan juga menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Faktor kedatangan Jepun terbahagi kepada dua, iaitu eksploitasi sumber bahan mentah dan juga kepentingan strategik ketenteraan. Eksploitasi sumber bahan mentah bertujuan demi kepentingan perindustrian di bawah pembaharuan Meiji. Yang kedua, tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah di dunia. Tanah Melayu juga menghasilkan emas, biji besi dan arang batu. Di Sarawak pula, di Miri dan Lutong mempunyai sumber minyak. Kepentingan strategi ketenteraan. Penguasaan laut penting untuk menguasai Sumatera. Mereka ingin menguasai Laut Cina Selatan dan mereka telah menyerang Singapura yang menjadi pangkalan tentera laut British. Penguasaan pangkalan tentera ini penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera. Penguasaan terhadap Pulau Borneo juga penting bagi mereka untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Jawa. Serangan Jepun terhadap negara kita. Tentera Jepun mendarat di Kota Baru Kelantan, kemudian mara ke selatan mengikut jalan darat di negeri-negeri pantai timur. Kapal Repulse dan Prince of Wales digerakkan untuk menyekat kemarahan Jepun, tetapi ditenggelamkan oleh tentera Jepun di perairan Kuantan. Tentera Jepun yang mendarat di Thailand memasuki Kedah berpecah menjadi dua pasukan untuk mara ke selatan. Satu pasukan ke Pulau Pinang dan meneruskan kemarahan melalui pesisiran pantai barat. Sepasukan lagi mengikuti jalan darat menuju bandar utama di negeri-negeri pantai barat. Bagi kawasan Sabah dan Sarawak pula, tentera Jepun berlepas dari Teluk Chamran, Vietnam dan mendarat di Miri. Pendaratan bermula di Miri, kemudian menduduki Kuching dan Sibu, kemudian ke Sabah melalui Labuan, akhir sekali ke Sandakan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Nama saya Megat Aimanul Hakim bin Megat Suhaimi, nombor matrik D21113382. Seterusnya, saya akan menerangkan bab penjajahan Jepun di tanah Melayu. Okey, yang pertama ni adalah pengenalan. Penjajahan Jepun di tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih iaitu British kepada pemerintahan Jepun. Ia merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang Melayu umum, pemerintahan oleh bangsa lain selain daripada mereka yang berkulit putih sebelum ini. Pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Commonwealth, terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Tentera Empayar Jepun bermula dari 8 Disember 1941 sehingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia II. Okey, seterusnya cara Jepun menguasai tanah Melayu. Penjajahan Jepun di tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan amfibi iaitu amphibious assault di pantai utara tanah Melayu di Kota Baharu dan mula maju ke bawah ke pantai timur tanah Melayu. Ia dilakukan bersama dengan pendaratan di Patani dan Singora di Thailand, di mana mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand untuk menyerang sebelah barat tanah Melayu. Pemuda-pemuda Kesatuan Melayu Muda telah membantu kemarahan tentera Jepun ke tanah Melayu sepanjang tahun 1941 sehingga 1942 sebagai petunjuk jalan dan jurubahasa. Pemimpin Kesatuan Melayu Muda, Ibrahim Yaakob, telah dilatih oleh Jepun selama 6 bulan dan turut dilantik sebagai komandan Gyugun dengan pangkat Lieutenant Colonel. Ibrahim Yaakob telah membantu pihak Jepun dengan menubuhkan pasukan Gyugun di semenanjung tanah Melayu dan Sumatera.
Seterusnya, Jepun mendarat di pantai Padang Pak Ahmad sejurus selepas tengah malam 8 Disember 1941 dan mencetuskan pertempuran hebat antara tentera India British dan tentera Jepun. Hanya sejam sebelum berlakunya serangan ke atas pelabuhan Pearl, pertempuran itu merupakan detik rasmi permulaan Perang Pasifik serta merupakan permulaan sejarah pendaratan Jepun di tanah Melayu. Pihak Jepun mengalami jumlah korban yang tinggi, tetapi gelombang demi gelombang menyerbu ke pantai sehingga pihak British terpaksa berundur. Dari situ, mereka bergerak dan menawan lapangan terbang Kota Baru. Pada masa yang sama, pihak Jepun menyerang Singapura, Hong Kong dan Pearl Harbor, iaitu pelabuhan Perth, melalui udara. Lockheed Uson MKW pihak Jepun berjaya menawan lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alusta pada 9 Disember 1941. Pada 10 Disember 1941, kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repose bergerak di pesisiran timur Tanah Melayu menuju ke arah tempat pendaratan Jepun yang dilaporkan di Kuantan. Tanpa perlindungan udara, pesawat Jepun menyerang dan gelombang demi gelombang dan berjaya menenggelamkan kedua-dua buah kapal tersebut. Kehadiran tentera laut British dihapuskan dalam masa yang singkat. Akhir sekali, tentera Jepun yang mendarat di Kota Baru berpecah kepada dua bahagian. Yang pertama bergerak ke pantai timur menuju ke Kuantan dan yang seterusnya bergerak ke selatan menuju Sungai Perak. Pada 11 Disember 1941, pihak Jepun mula mengebom Pulau Pinang. Jitra jatuh ke dalam tangan Jepun pada 12 Disember 1941 dan kemudiannya Alusta pada hari yang sama. Tentera British paksa berundur ke selatan. Pada 16 Disember 1941, pihak British meninggalkan Pulau Pinang kepada pihak Jepun dan mendudukinya pada hari keesokannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syarina binti Absah. Nombor matrik D21113671. Saya akan membentangkan dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Setelah menguasai Tanah Melayu, tentera Jepun telah memperkenalkan sistem pemerintahan bercorak tentera. Dan pemerintahan tentera Jepun ini diterima oleh Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu. Dan dasar pemerintahan Jepun ini juga terbahagi kepada dua pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah. Daripada segi pentadbiran pusat, Jepun telah menggabungkan Tanah Melayu dan Sumatera di bawah satu pentadbiran yang diketuai oleh Pengarah Agung yang berpusat di Singapura dan dibantu pula oleh Mahkamah, Biro Pentadbiran dan Majlis Pusat. Pada April 1944 pula, Jepun telah mengasingkan pentadbiran Sumatera dan Tanah Melayu kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang sangat ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Pentadbiran wilayah pula ditadbir di bawah pentadbiran pusat yang terdiri daripada negeri-negeri. Dan setiap wilayah tersebut diketuai oleh gubernur wilayah. Negeri Melayu iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah dipindahkan kuasa pentadbiran mereka di bawah kerajaan Thailand untuk menghargai kerjasama mereka. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Kristina Zulaika binti Muhammad Zamri, nombor matrik D21113689. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk zaman kependudukan Jepun di Tanah Melayu ialah tempoh pendudukan Jepun di Tanah Melayu selama 4 tahun sudah cukup untuk memberi pelbagai kesan baik maupun buruk. Memang benar, semangat nasionalisme timbul tatkala Jepun meniup api semangat pemerintahan berkerajaan sendiri. Namun itu hanyalah sekadar propaganda, yakni kehidupan binasa. Orang-orang Melayu dan India tega menyokong perjuangan Jepun yang mahu membuka belenggu British di Asia, namun akhirnya mereka terjerat dengan harapan mereka sendiri. Tidak ubah seperti mengelak daripada mulut harimau kemudian masuk ke dalam mulut buaya.
Memor A. Samad Ismail jelas membuktikan kepayahan dan kesukaran hidup di zaman Jepun. Dunia yang luas seperti di dalam sangkar besi, segala pergerakan terbatas dengan kehidupan sekeliling, penuhi dengan mayat-mayat yang bergelimpangan ataupun darah-darah yang berhampuran. Kesimpulannya, memori ini memang tulus dalam mengisahkan penderitaan dan penyiksaan semasa zaman pentadbiran Jepun, bukannya dipengaruhi prasangka atau dikeburi oleh emosi. Kemudian adalah penting untuk memahami dan menghayati tentang kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu di tanah air suatu ketika dahulu. Pemahaman ini dapat melahirkan kesedaran tentang wujudnya satu ketamadunan Melayu yang tinggi pada zaman dahulu, misalnya kerajaan Melaka setanding dengan tamadun-tamadun dunia yang lain. Selain itu, kemunculan dan kelahiran kerajaan negeri-negeri Melayu yang lain membuktikan bahawa setiap negeri ini mempunyai kedaulatan yang tersendiri. Dengan pemahaman itu, maka dapatlah generasi kemudiannya menghayati dan menghargai sejarah negara yang seterusnya mengukuhkan jati diri terhadap tanah air. Namun, kekayaan ekonomi serta kemajuan kuasa asing untuk menjelajah dan menduduki negara ini, walaupun pendudukan kuasa asing merupakan suatu pengalaman yang pahit dalam sebuah sejarah negara. Namun, kesan pendudukan tersebut jugalah yang telah membuka ruang kepada negara dan rakyat ke arah pembentukan dan pengukuhan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Fenomena ini juga yang menjadikan tamadun Malaysia pada hari ini padat dengan gabungan asimilasi dan sinkretisme berbagai-bagai budaya yang membentuk budaya Malaysia yang unggul. Penduduk Jepun yang singkat telah mengubah keadaan sosial, politik dan ekonomi tanah Melayu. Pengalaman mentadbir di bawah Jepun menyedarkan mereka supaya menjaga kepentingan tanah air, seterusnya membawa kepada kesedaran untuk menuntut kemerdekaan.